Okay, kita sambung belajar balik. Okay. So selepas dah kita tengok akaun semasa dan penyediaan akaun semasa, kita teruskan dalam topik ni juga dia ada dua kaedah untuk menyediakan akaun modal. Soalan juga boleh suruh kamu sediakan akaun modal mengikut kaedah. Yang pertama, dia panggil kaedah modal berubah. Yang kedua, dia panggil kaedah modal tetap. So kalau untuk modal berubah, kita hanya prepare satu saja akaun, iaitu akaun modal. Tapi kalau soalan suruh kamu buat kaedah modal tetap, kamu kena buka dua akaun, iaitu akaun modal dan juga akaun semasa. Okey, ini nampak Okay, tengok. Okey, ini kaedah modal berubah. Okey, ini pun kita panggil kaedah rojak juga. Kenapa? Dua akaun dia combine jadi satu. Okay, kamu tengok yang pink color ni, the pink color ini tadi adalah item yang ada masuk dalam akaun semasa. Tetapi dia dah rojak main masuk bubuh sekali dalam akaun modal. Masa awal tadi kelas saya ajar akaun modal kita hanya bubuh baki awal ataupun modal awal dan juga modal tambahan. Okey, dan cari baki akhir saja akaun modal. Tapi sekarang dia dah bawa masuk ni. Ini semua adalah item yang ada dalam akaun semasa sebelah kredit. Dan ini juga item yang berada dalam akaun semasa sebelah debit. So dia bawa masuk my sini. Okey. Ini kita panggil kaedah modal berubah. Buka satu akaun saja, tapi dalam satu akaun ni ada dua akaun dalam dia. Okey. So yang kedua, ini kaedah modal tetap yang awal kita belajar tadi. Kita panggil kaedah modal tetap, kita buka asing-asing. Akaun modal satu akaun semasa satu akaun. Nampak? Okay, alright, itu perbezaan dia. Okay, akaun modal kaedah modal tetap, kita buka akaun asing-asing. Okay, dua akaun kena buka. Kaedah modal berubah tadi, you kena buka satu akaun yang mana dia combine dua akaun dalam tu. Okay, seterusnya. Last kali, yang dalam topik perkongsian kelas lah, saya kelas, persembahan akaun modal dan akaun semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Maksudnya macam mana kita nak tunjuk dalam penyata kedudukan kewangan ni bahagian equity pemilik kita. So untuk bila kita buat perkongsian, kita tulis nama perkongsian, dia ada ni. Beza dia, akaun equity pemilik, dia ada tulis akaun modal, perkongsi A, B, C ke apa, berapa orang perkongsi, so tulis sini. Dan juga dia ada tulis akaun semasa perkongsi A, B. Ini beza dia. Sebelum ni kita buat equity pemilik, modal awal, tambah untung bersih, tolak ambilan, dapat modal akhir. Itu kalau milikan tunggal. Tapi sekarang perkongsian kita buat macam ni. Okay. Biasa dah tengok sedikit, mari kita buat soalan yang berkaitan dengan penyata kedudukan kewangan. Okay, ini pun masih lagi soalan dalam buku teks. Soalan buku teks, soalan 7, muka surat 154. Okay, boleh buka sekarang, muka surat 154. Perniagaan Ravi. Encik Ravi merupakan seorang usahawan yang berjaya. Pada 1 Januari 2017, beliau telah memulakan dua jenis perniagaan, iaitu yang pertama perniagaan Star dan Farmasi Ravi dan Lim. Perniagaan Star, tengok jenis perniagaan milikan tunggal. Maksudnya Encik Ravi seorang pemilik. Tapi Farmasi Ravi dan Rakan, atas dia tulis Lim, bawah dia tulis Rakan. Perkongsian. Bila tulis dan saja tu, ada perkataan dan tu maksudnya perkongsian lah. So dah tahu, dah faham soalan. So sekarang disuruh cari yang pertama, menghitung modal akhir perniagaan Star. Disuruh cari modal akhir perniagaan Star ni. Yang kedua, menyediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember bagi kedua-dua entiti perniagaan. Dia suruh kamu tunjuk bahagian
equity pemilik sahaja. Cikgu cakap, cikgu panjangnya nak buat PKK. No, tengok dia dah highlight kat tepi tu. Disuruh buat bahagian equity pemilik sahaja. Okay. Dan yang ketiga, menerangkan perbezaan bahagian equity pemilik bagi kedua-dua jenis perniagaan. Okay, dah faham dah soalan. Jom kita buat. Okay, soalan 7 di sini. Yang pertama, soalan 7 suruh minta kamu cari modal akhir perniagaan STAR. Okay, modal akhir macam biasa, macam mana format modal akhir? Modal awal tambah untung bersih minus ambilan. Okay. So ini format mana dekat equity ya. Okay. So modal awal tadi perniagaan STAR tengok balik 80,000. Okay, so tambah untung bersih perniagaan STAR 8,700. Ambilan perniagaan STAR 2,100. Sejumlah modal akhir perniagaan STAR adalah 86,600. Senang saja. Okay. Siap. Okay. Alright, so A siap. B pula, disuruh buat penyata kedudukan kewangan perniagaan STAR dan juga Farmasi Ravi dan Rakan. Okay. Okay, yang pertama kita buat untuk milihkan tunggal dulu lah. Perniagaan STAR. Okay. Okay, macam biasa modal awal. So masukkan balik yang kita kira dekat atas tadi. A tadi. Kita pindah balik dekat sini. So 80,000. Untung bersih tadi 8,700. Okay, tambah dulu dekat sini. Dan tambah dulu. Selalu kamu tak tambah. 88,700. Okay. Baru minus ambilan. So ambilan tadi 2,100. Dan dapat modal akhir tadi 8,600. Sama dekat atas ni nampak? Sama. Okay. Okay. Tapi disuruh persembahkan dalam bentuk penyata kedudukan kewangan. So siap. Okay. Ni memang selalu kamu buat lah. So okay. Senang ini. Okay. Kita tengok pula. Farmasi Ravi dan Lim. Okay. Macam mana kita nak buat untuk Farmasi Ravi dan Lim? Yang pertama untuk akaun modal. So masukkan saja modal Ravi dengan modal Lim. Okay, kita pemilik beza dekat sini. Kalau kat atas kita buat modal awal. Tapi sekarang kita buat seorang-seorang modal. Modal Ravi dengan modal Lim. Okay, Ravi bawa masuk modal 20,000. Lim bawa masuk modal 30,000. So total modal mereka 50,000. Okay, teruskan lagi. Akaun semasa Ravi pula. Tengok akaun semasa Ravi. Tak ada. Macam mana kita nak kira akaun semasa Ravi? Apa yang ada? Okay. Apa yang ada untuk kira akaun perniagaan Ravi? Akaun semasa Ravi, ingat balik. Kita nak cari akaun semasa, sebelah debit kita ada ambilan dengan faedah atas ambilan. Sebelah kredit dia ada faedah atas modal, gaji. Ada gaji tak? Tak ada gaji. Untung bersih Ravi dan ambilan saja ada lagi. Dia ada inventory akhir bahagian untung. Okey. Pembahagian untung dan rugi nampak 2/3. Okey. So maksudnya kita boleh cari kongsi untung Ravi dan Lim. Okey. Kita cari kongsi untung dulu. Okey. Untuk Ravi dan juga Lim. Okey, Ravi dapat 2/5. Okey. Okay, 2/5 darab dengan untung. Untung mana tadi? Untung soalan bagi. Untung bersih 16,000. Okay. Lim pula. Okay, 3/5 darab dengan 16,000.
Tekan sikit. Okay. So kongsi untung untuk Ravi dia akan dapat 6,000 berkira, okay, 6,400 dan juga Lim akan dapat 3/5 darab 16,000, so 9,600. Okay, so bila dah dapat kongsi untung, kalau you buat akaun semasa, saya buat ringkas akaun semasa dekat bawah ni. Okay, kalau kita buat akaun semasa, okay, so bila ada kongsi untung, kita akan letak sebelah kredit. Kita akan tulis pengasingan, akaun pengasingan, untung, rugi. Rugi. So kita buat kolom Ravi, kita buat kolom Lim. Okay. So pengasingan untuk rugi Ravi 6,400. So Lim 9,600. Okay, macam ni. Okay, sebelah debit tak ada info lain, tak ada disuruh kira faedah atas ambilan. So kita letak ambilan je. So ambilan, okay, saya add kolom satu lagi. Insert one. Okay, so ini kita buat satu untuk Ravi, satu untuk Lim. Okay, ambilan untuk Ravi 2,200, ambilan untuk Lim 2,500. So, kita dah ada debit kredit, so nak cari baki HB. So tengok sebelah kredit dia ada banyak nilai dia. So jumlah imbang dia akan jadi sebelah kredit 6,400 dan juga 9,600. So sebelah sini akan jadi 9,600, sebelah sini akan jadi 6,400. Bawa naik nak cari baki HB, so ambil nilai imbang, tolak atas. So ini baki untuk Lim. Yang ni pula, okay, jumlah imbang minus ambilan dia. So ini baki untuk Ravi, baki HB. So kita dah dapat dah akaun semasa dia. Ini yang kita nak ambil. Okay, yang ini yang kita nak ambil. Okay, akaun semasa untuk Ravi 4,200, akaun semasa Lim 7,100. So bawa naik pindah ke atas tadi. So di sini, so ambil ni jawapan 4,200 dan juga Lim 7,100. Okay, baru siap. So ini total up sajalah. Ambil ni tambah ini. You tak ada nak salin you. Tak apa, nanti saya akan send, kamu boleh tengok semula. Okay. Okay, so ini akaun semasa Ravi dengan akaun semasa Lim. Habis, dia suruh tunjuk saja bahagian equity pemilik. So tunjuk saja yang ini sajalah. Okay, settle. Okay, yang nak salin tadi akaun semasa. Okay, saya tunjuk balik bawah. Okay, ni. Okay, akaun semasa. Ingat balik akaun semasa kita, format tu memang okay. Untuk akaun, saya tak boleh nak tolong kamu dalam exam. Kamu memang kena tolong diri kamu sendiri. Kamu memang kena hafal formula. Kamu memang kena hafal format dan faham format. Kalau hafal saja, tak tahu buat macam mana nak mula semua tak tahu, no point. So sekarang ni akaun sama macam maths. Bila maths you nak pandai, you nak bagi tahu, you nak bagi ingat, so you kena buat latihan. Sama juga macam akaun. Kalau you dah buat ni, kelas saya dah tunjuk ni, tutup balik ni, buka balik buku, buat semula. Itu cara nak kamu ingat. Okay, step dia, nak ingat format dia guna apa, macam mana. Okay, right. So ini baki baby terus pindah ke bawah macam biasa. Ini saya buat simple sebab apa? Dia tak minta ledger. Saya tunjuk untuk tunjuk kat kamu macam mana nak cari jawapan. Macam mana nak buat jawapan.
Boleh je saya simply tolak tadi tapi takut kamu tak nampak. So sekarang ni saya buka terus akaun semasa untuk kamu nampak. Saya tulis kat dalam ni pula. Okay. Alright. So ini akaun semasa kita. Okay. Jangan risau, nanti saya akan snapshot. Kalau kamu nak, nanti saya akan snapshot masuk dalam Telegram lah. Okay. Ini sahaja untuk soalan 7. Okay. B. C. Dia cakap C apa dia tu? Menerangkan perbezaan bahagian ekuiti pemilik. So apa beza bahagian ekuiti pemilik? Dia nak tahu perbezaan. Kita teruskan C sikit lagi. Sabar ya. Okay. Perbezaan bahagian ekuiti pemilik. Untuk perniagaan dua-dua tu lah. Okay, ada dua perniagaan, so kita buat perbezaan. So dia nak yang pertama perbezaan untuk ekuiti pemilik untuk perniagaan star, milikan tunggal lah. Okay, dan satu lagi untuk farmasi Ravi dan Lim. Lim boleh, Rakan pun boleh sebab dia guna dua-dua kan. Okay, perniagaan star, apa beza dia? Yang pertama, okay, kamu tengok ambilan dicatat sebagai kontra dalam ekuiti pemilik. Ambilan dicatat sebagai kontra dalam ekuiti pemilik. Apa maksud dia? Apa maksud dia? So maksud dia, saya besarkan. Okay. Ambilan dicatat sebagai kontra. Kontra siapa? Kontra akaun modal dalam ekuiti pemilik. Okay, yang pertama. Sebab apa dia kata kontra? Tadi kan kita minus modal awal tambah untung bersih minus ambilan. Sebab tu dia cakap sebagai kontra akaun modal dalam ekuiti pemilik. Okey, untuk farmasi pula, ambilan. Macam mana dia catat ambilan? Ada tak ditunjuk ambilan dekat dalam ekuiti pemilik? Tak ada kan? Sebab apa? Dia dah bos siap-siap dah ambilan dalam akaun semasa. Ni. So maksudnya dia dah selesaikan ambilan tidak ditunjukkan dalam ekuiti pemilik. Kerana sudah diambil kira dalam akaun semasa. Ini jawapan kamu. Beza dia. Okay. So perniagaan star, ambilan dicatat sebagai akaun kontra, catatan kontrak akaun modal dalam ekuiti pemilik. Ambilan tidak ditunjukkan dalam ekuiti pemilik kerana sudah diambil kira dalam akaun semasa. Okay. Yang kedua, kita boleh cakap juga komponen ekuiti pemilik. Okay. Komponen ekuiti pemilik terdiri daripada modal awal, untung bersih dan juga ambilan. Okay, yang ni pula untuk farmasi Ravi dan Lim. Apa yang ada dalam komponen dia? Komponen ekuiti pemilik dalam PKK dia terdiri daripada akaun modal berkongsi
dan akaun semasa berkongsi. Itu sahaja jawapan yang kamu perlu buat. Okey, so saya buat dalam kotak. Perbezaan ikuti. Okey, siap. Soalan nombor 7. Okey.